Ramai rakan-rakan warga EMAS yang pernah menjalani pembedahan katarak pasti pernah melalui pengalaman seperti ini. Mengapa selepas pembedahan penglihatan menjadi terang benderang, tetapi setelah beberapa lama, pandangan di hadapan mula menjadi kabur semula? Saya rasa reaksi pertama ramai kawan-kawan ialah, habislah. Adakah pembedahan tak menjadi? Adakah katarak itu tumbuh semula? Adakah duit yang saya belanjakan itu sia-sia? Hati rasa cemas dan panik bukan. Tetapi hari ini, saya mesti dengan serius mendedahkan kepada Anda satu kebenaran yang semua doktor mata tahu, tetapi mungkin tiada masa untuk jelaskan secara terperinci kepada Anda. Katarak adalah mustahil untuk tumbuh semula. Penglihatan kabur yang muncul semula selepas pembedahan itu sebenarnya berpunca daripada dalang lain. Masalahnya ialah, jika makan malam kita terlalu sedikit atau makan benda yang salah, simpanan bahan api hati mungkin tidak bertahan sampai pagi. Kira-kira jam 3 atau 4 pagi, apabila bahan api habis, hati akan menjadi cemas dan badan akan mengaktifkan mekanisme kecemasan dengan merembeskan adrenalin. Hormon stres ini fungsinya adalah untuk mengejutkan kita secara paksa daripada tidur nyenyak. Saya akan membawa Anda mengenali wajah sebenar tiga pembunuh kedua ini, memberitahu Anda bagaimana mereka melakukan kerosakan di dalam bebola mata kita, dan yang paling penting, saya akan mengajar Anda cara menangkis serangan mereka untuk melindungi penglihatan jelas kita selepas pembedahan. Jangan biarkan uang yang dibelanjakan dan kesakitan yang ditanggung menjadi sia-sia. Jika Anda tidak mahu penglihatan yang telah pulih itu hilang kembali, dan tidak mahu kembali risau serta dalam bahaya karena tidak nampak dengan jelas, Anda mesti tonton video ini sampai habis. Sebelum video bermula secara rasmi, jika Anda prihatin tentang kesehatan mata diri sendiri dan keluarga, sila klik butang langgan, sub berwarna merah di bawah screen, dan hidupkan lonceng notifikasi di sebelahnya. Jika Anda suka topik yang kami kongsikan hari ini, sila type 4 perkataan jaga mata di ruangan komen di bawah untuk memberikan diri Anda satu doa yang terbaik dan memberikan saya sokongan yang paling hangat di saluran kesehatan warga EMAS. Baiklah, kita mulakan segera. Sebelum menangkap pembunuh-pembunuh kedua ini, kita perlu luangkan sedikit masa untuk mengenali semula mata baru kita yang telah dibedah ini dengan perspektif yang baharu. Ramai orang memahami pembedahan katarak secara mudah sebagai tukar kanta. Perumpamaan ini agak tepat, tetapi tidak sepenuhnya betul. Mata kita lebih menyerupai satu sistem pawagam rumah homeopatia yang canggih. Kanta kristal semula jadi yang kabur katarak itu ibarat kanta proyektor lama yang sudah rosak. Pembedahan katarak hanyalah menukarkan kanta lama ini dan kanta intraokular. Yang dimasukkan itu adalah kanta proyektor baru yang jernih, berteknologi tinggi dan canggih. Tetapi jangan lupa, retina dan makula di bahagian paling dalam mata kita adalah layar proyektor yang sebenar dan paling berharga yang bertanggung jawab menerima image. Sekarang masalahnya timbul. Anda hanya menukar kanta proyektor 4K yang canggih, tetapi jika layar proyektor Anda sendiri sudah kuning, koyak, atau berlumut, adakah Anda rasa gambar yang dipancarkan akan jelas? Sudah tentu tidak. Jadi kita mesti paham satu konsep teras. Pembedahan katarak hanya menyelesaikan masalah kanta, tetapi ia tidak dapat membaiki masalah layar, dan lebih-lebih lagi tidak dapat menghalang keseluruhan sistem pawagam dan komponen-komponennya daripada terus menua seiring masa. Setelah memahami perkara ini, Anda akan faham mengapa punca kabur semula selepas pembedahan selalunya bukan disebabkan oleh kanta baru yang tahan lasak itu, tetapi karena perubahan baru yang berlaku di dalam mata kita. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita mulakan sesi penyiasatan secara rasmi. Sila dengar dengan teliti dan lihat masalah mana yang sedang Anda hadapi dan pembunuh mana yang sedang buat hal. Pertama sekali, mari kita bincangkan pembunuh nomor 1. Ini juga adalah pembunuh keliru yang paling biasa dan paling mudah diselesaikan. Adakah gejala Anda seperti ini? Penglihatan tidak turun secara tiba-tiba, tetapi menjadi kabur secara perlahan-lahan dan beransur-ansur. Rasa seperti ada lapisan kabus atau kaca berembun di hadapan mata. Kontras warna menurun, warna tidak lagi terang. Di bawah cahaya kuat, contohnya melihat lampu kereta pada waktu malam, rasa sangat silau dan kesan silau lebih teruk daripada sebelumnya. Jika Anda mempunyai perasaan-perasaan ini, maka tahniah, Anda berkemungkinan besar menghadapi yang paling baik hati dan paling mudah ditangani antara tiga pembunuh ini.
Nama saintifiknya ialah kekeruhan kapsul posterior, posterior capsular opacification, O1, PCO, atau kami panggil katarak sekunder. Apa sebenarnya yang berlaku? Ini berbalik kepada proses pembedahan kita. Kanta kristal semula jadi kita dibungkus di dalam satu kantung yang nipis dan telus seperti kertas kaca. Semasa pembedahan, untuk mendapatkan tempat yang kukuh bagi meletakkan kanta buatan baru, dokter tidak membuang keseluruhan kantung ini. Mereka dengan sangat bijak hanya mengoyakkan bahagian depan kantung, mengeluarkan kanta yang kereh di dalamnya, dan kemudian meletakkan kanta buatan baru dengan stabil ke dalam kantung belakang yang ditinggalkan itu, ibarat meletakkan cakera sedi. Reka bentuk ini sangat bijak. Tetapi tisu badan kita mempunyai naluri pemulihan diri yang kuat. Selepas pembedahan, beberapa sel yang tertinggal pada kantung itu akan menyangka kawasan ini cedera, lalu mula bekerja keras, membiak dan merayap, kononnya mahu menampal luka tersebut. Lama-kelamaan, sel-sel dan serat yang membiak ini membentuk satu lapisan tisu parut yang nipis dan tidak telus di belakang kanta buatan baru Anda. Sekarang Anda faham, bukan? Kanta baru Anda sendiri 120% bersih dan jernih. Tetapi kertas kaca yang bertindak sebagai pemegang di belakang kanta itu sendiri menjadi kotor dan berkabus. Cahaya tidak dapat menembusinya, jadi penglihatan Anda sekarang semula jadi menjadi kabur semula. Di sini saya ingin memperbetulkan beberapa konsep penting untuk Anda semua. Ini bukan katarak berulang relaps. Katarak Anda tidak akan tumbuh semula. Ini bukan kegagalan pembedahan. Ini adalah tindak balas fisiologi selepas pembedahan yang sangat biasa, dengan kadar kejadian setinggi 20% hingga 30%. Ini tiada kaitan dengan harga kanta yang Anda pilih. Sama ada Anda menggunakan kanta subsidi kerajaan atau kanta premium yang paling mahal, ia tetap boleh berlaku. Jadi bagaimana nak rawat? Ramai orang bila dengar kena rawat, mereka takut. Adakah kena bedah lagi sekali? Sila bertenang 120%. Merawat masalah ini semudah silap mata. Dokter akan menggunakan sejenis teknologi yang dipanggil laser YAG. Anda hanya perlu duduk di hadapan alat tersebut seperti pemeriksaan mata biasa, dagu diletakkan pada penampung, dan buka mata besar-besar. Dokter akan menggunakan alat itu untuk memancarkan laser yang tepat, seperti pukulan jarak jauh, tanpa menyentuh bebola mata Anda, untuk membuat satu lubang bulat kecil berdiameter kira-kira 3 mm pada selaput yang kotor itu. Dengan bunyi pop, laluan cahaya akan serta-merta terbuka semula. Keseluruhan proses tidak perlu pembedahan, tidak perlu bius, tidak berdarah, tiada luka, dan hanya mengambil masa kira-kira 5 menit. Ramai warga EMA selepas buat terus bersorak, wah, dah terang balik. Ia serta-merta kembali kepada perasaan jelas dan terang seperti selepas pembedahan dulu. Jadi sila ingat poin penting pertama, jika penglihatan selepas pembedahan menjadi kabur secara perlahan-lahan, jangan takutkan diri sendiri dan jangan tergesa-gesa pergi tukar cermin mata rabun dekat. Tindakan yang betul adalah segera kembali ke klinik mata atau hospital, beritahu dokter masalah Anda. Asalkan disahkan ia adalah kekeruhan kapsul posterior, ini hanyalah masalah kecil yang boleh diselesaikan dalam beberapa menit. Seterusnya kita bincangkan pembunuh nomor 2. Ini adalah pembunuh senyap yang paling tersembunyi dan paling berbahaya. Penyakit fundus, penyakit di belakang mata. Adakah gejala Anda seperti ini? Melihat objek image-nya herot benyot dan berubah bentuk, garisan lurus kelihatan bergelombang. Di tengah-tengah medan penglihatan, muncul bayang hitam atau titik gelap yang tetap. Tiba-tiba muncul banyak floaters, bintik-bintik berterbangan di hadapan mata seperti hujan hitam atau disertai dengan kilatan cahaya seperti petir. Atau sebahagian sudut medan, penglihatan seolah-olah ditutup oleh langsir hitam. Jika Anda mengalami mana-mana satu daripada gejala di atas, sila wajib berhenti serta-merta daripada segala kerja Anda, kerana Anda mungkin sedang menghadapi dalang penyakit berat yang benar-benar mengancam penglihatan. Pungka masalahnya ada pada layar proyektor mata kita, yaitu fundus. Apa pula halnya ini? Fundus adalah tisu peka cahaya di bahagian paling dalam bebola mata kita, termasuk retina dan makula. Ia adalah tunjang penglihatan kita. Ramai warga emas, terutamanya yang memang ada kencing manis, darah tinggi, atau kolesterol tinggi, sebelum buat pembedahan katarak, saluran darah mata, Anda mungkin sudah lama rosak teruk akibat penyakit-penyakit kronik ini.
Kuma sebelum pembedahan, kerusakan fundus Anda terlindung karena dihalang oleh kaca berembun tebal katarak itu, jadi Anda tak perasan. Sekarang bila kain penutup AIB katarak ini dialihkan, masalah sebenar yang serius di bawahnya terdedah sepenuhnya. Pembunuh fundus yang paling biasa ada beberapa jenis. Degenerasi makula berkaitan usia ini adalah punca utama buta dalam kalangan warga emas. Ia menyebabkan bayang hitam atau herot di tengah penglihatan, sampaikan muka orang pun tak nampak jelas. Retinopati diabetik, gula darah yang tidak terkawal untuk jangka masa panjang menyebabkan saluran darah di fundus berdarah dan bocor seperti tanah runtuh. Kes yang serius boleh menyebabkan buta. Retina tertanggal, retinal detachment. Ini adalah stroke kecemasan dalam dunia mata. Apabila retina tertanggal dari dinding bebola mata seperti kertas dinding yang terkopek, jika tidak dibedah dan ditampal semula dengan segera, penglihatan akan hilang selama-lamanya. Mungkulnya banyak floaters dan kilatan cahaya secara tiba-tiba adalah isyarat kecemasan paling penting daripadanya. Jadi sila ingat poin penting kedua. Jika kabur selepas pembedahan disertai dengan image herot, bayang hitam tetap, banyak floaters atau kilatan cahaya, ini bukan perkara kecil. Ini kemungkinan besar layar Anda sudah rosak. Sila segera ke jabatan kecemasan mata di hospital besar. Masa adalah penglihatan. Akhir sekali, mari kita lihat pembunuh nomor 3. Ini adalah hantu pengacau yang paling umum dan mudah diabaikan. Mata kering dry eye syndrome. Adakah gejala Anda seperti ini? Mata sentiasa rasa kering, kesat, ada rasa benda asing seolah-olah ada pasir di dalamnya, mudah rasa letih, pedih, kembung, dan rasa nak tutup mata berehat. Takut cahaya, rasa sangat tak selesa di tempat terang. Dan penglihatan kejap elok, kejap tak elok, tak menentu. Selalunya waktu bangun pagi nampak jelas, tapi bila masuk petang atau malam, mula kabur semula. Jika masalah Anda terutamanya seperti di atas, maka Anda sedang menghadapi hantu pengacau paling biasa, yaitu mata kering. Maka mana pula boleh jadi begini? Permukaan bebola mata kita dilitupi oleh satu lapisan nipis film air mata yang terdiri daripada minyak, air, dan mukus. Lapisan film air mata ini ibarat pelindung semula jadi dan minyak pelincir mata kita. Pembedahan katarak itu sendiri sangat selamat. Tetapi semasa proses pembedahan, ubat pembasmi kuman, sentuhan peralatan, dan luka kecil pada kornea akan mengganggu kestabilan film air mata ini buat sementara waktu. Apabila lapisan pelindung ini menjadi tidak sempurna dan tidak rata, pintu pertama cahaya masuk ke mata akan terganggu. Biasan cahaya menjadi tidak licin, secara semula jadi image menjadi kabur. Ciri paling besar kekaburan jenis ini ialah ia turun naik. Anda berkelip mata, film air mata baru tersebar rata sekejap, mungkin akan jelas sebentar, tapi sekejap lagi akan kabur semula. Jadi bagaimana nak lawan hantu pengacau ini? Merawat mata kering sebenarnya sama seperti merawat kulit kering, perlukan kesabaran dan pelembapan berterusan. Guna air mata palsu secara teratur, minta dokter preskripsikan air mata palsu tanpa bahan pengawet. Kuncinya adalah guna secara teratur, bukan tunggu mata rasa tak selesa baru nak titis. Maka pakai lotion tangan, kena sentiasa lembabkan. Jaga perincian hidup, jangan biarkan penghawa dingin atau kipas angin di dalam bilik meniup terus ke muka. Jangan tengok TV atau main telepon terlalu lama. Kena sedar untuk banyakkan berkelip mata. Tuam panas adalah spa terbaik. Setiap pagi dan malam gunakan tuala suam kira-kira 40,45 darjah Celcius, tutup mata dan tuam selama 5 hingga 10 menit. Ini membantu kelenjar meibomian dalam kelopak mata, kita mengeluarkan minyak yang baik untuk menstabilkan film air mata kita. Jadi, sila ingat poin penting ketiga, jika selepas pembedahan mata rasa pedih, kesat, dan penglihatan tak menentu, jangan panik dulu. Kemungkinan besar mata cuma terlalu kering. Buat pelembapan dan tuam panas lalunya, boleh selesai sebahagian besar masalah. Baiklah kawan-kawan, setelah menangkap 3 pembunuh kedua ini, kita ibarat sudah memegang peta perang untuk mempertahankan penglihatan. Seterusnya, saya akan ajar Anda 5 peraturan EMAS yang paling penting. Asalkan Anda patuh dengan ketat, Anda boleh membiarkan penglihatan terang yang susah payah diperolehi ini menemani Anda lebih lama dan lebih jauh. Peraturan EMAS pertama, masukkan pemeriksaan berkala ke dalam kalender Anda. Ramai orang selepas pembedahan berjaya,
rasa dunia dah aman, tak pergi rawatan susulan lagi. Ini kesilapan terbesar. Anda terlepas waktu emas untuk mengesan kekeruhan kapsul posterior dan penyakit fundus lebih awal. Disarankan selepas pembedahan. Sebulan, 3 bulan, setengah tahun, dan setahun mesti pergi pemeriksaan susulan secara teratur. Selepas itu, sekurang-kurangnya setahun sekali mesti buat pemeriksaan fundus yang lengkap. Peracuran emas kedua, jadikan cermin mata hitam sebagai azimat Anda bila keluar rumah. Selepas menukar kanta buatan baru, mata akan jadi lebih sensitif pada cahaya. Sinar ultra ungu, UV dalam cahaya matahari adalah pembunuh senyap yang mempercepatkan penuaan makula kita. Disarankan tak kira hari panas atau mendung, asalkan keluar rumah, pakailah cermin mata hitam yang lulus piawaian dan mampu menghalang UVA dan UVB dengan berkesan. Ini bukan untuk bergaya, tapi untuk melindungi layar proyektor Anda yang berharga. Peracuran emas ketiga, berikan hak rehat kepada mata Anda. Selepas pembedahan nampak jelas, ramai orang mula balas dendam, guna mata tengok drama, baca novel, main telepon jadi lebih lama. Sila patuhi prinsip, guna mata 30 minit, rehat 5 hingga 10 minit. Masa rehat mesti bangun dan tengok tempat jauh lebih 6 meter untuk bagi otot mata betul-betul relaks. Peracuran emas keempat, sila ingat, penyakit lama badan adalah masalah besar mata. Poin ini saya mesti tekankan berkali-kali. Gula tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi adalah 3 musuh besar kesehatan fundus. Sila patuhi arahan doktor perubatan, makan ubat ikut masa, dan pantau secara teratur. Jangan rasa masalah mata hanya bergantung pada dokter mata. Kalau penunjuk kesehatan dalaman tak terkawal, Dr. Muhammad Rizal atau dokter mata manapun tak mampu nak tolong sepenuhnya. Peraturan emas kelima, belajar makan untuk bekalkan krim pelindung matahari. Banyakkan makan sayuran hijau tua serta makanan yang kaya dengan lutein dan zeaksantin seperti bayam, kailan, daun ubi keledek, jagung, dan kuning telur. Mereka ini ibarat krim pelindung matahari semula jadi untuk mata, membantu menyerap cahaya biru yang berbahaya. Pada masa sama, banyakkan ambil makanan kaya omega-3 seperti ikan salmon, ikan kembung, atau ikan tongkol. Ia boleh membantu anti radang dan memperbaiki masalah mata kering. Baiklah kawan-kawan, setakat ini sahaja perkongsian topik tentang penglihatan kabur selepas pembedahan katarak untuk hari ini. Kita mesti faham, pembedahan katarak bukanlah satu garisan penamat. Sebaliknya, ia adalah garisan permulaan yang baharu. Kejayaan pembedahan hanya membantu Anda mengalihkan halangan di depan mata, membolehkan Anda kembali ke trek dunia yang jelas. Tetapi seterusnya, sama ada larian maraton untuk mengekalkan penglihatan jelas ini boleh berlari jauh dan stabil atau tidak, ia tidak bergantung pada doktor, tetapi pada diri Anda sendiri. Gaya hidup Anda selepas pembedahan, tabiat pemakanan Anda, dan sama ada Anda buat pemeriksaan berkala atau tidak perkara-perkara kecil yang nampak remeh inilah yang sedikit demi sedikit menentukan masa depan Anda. Sama ada boleh terus melihat kucu membesar dengan jelas atau kembali terjerumus ke dalam dunia yang kabur. Sila hargai cahaya mata yang bukan mudah untuk diperoleh ini. Jika Anda rasa kandungan hari ini bermanfaat untuk Anda, sila kongsikan kepada semua saudara mara dan kawan-kawan di sekeliling Anda yang pernah buat pembedahan katarak. Satu peringatan ikhlas daripada Anda mungkin mampu menyalakan lampu panduan untuk mengelakkan mereka daripada buta buat kali kedua. Kita jumpa lagi di video akan datang.